Kata-kata boleh? Jadi berkata-kata benda lain, perkata perkara yang lain. Jadi ngaji sungguh-sungguh. Patut catat-catat, patut tulis-tulis, patut rakam-rakam. Jangan main-main. Jaga adab, jaga akhlak dalam kelas pengajian. Tak kira yang duduk bertalaqi ataupun yang mengaji secara online, jaga adab, jaga akhlak. Jaga adab, jaga akhlak kita. Kalau duduk dalam majlis ilmu, jaga adab, jaga akhlak kita. Ini bila kita niat nak belajar, maknanya kena jaga adab. Kerana dalam majlis ilmu ni Nabi kata penuh malaikat. Malaikat penuh. Malaikat bertindan-tindan, berlapis-lapis mengerumuni majlis ilmu. Kerana mereka, yakni malaikat ni sangat-sangat redha, sangat-sangat redha dengan majlis ilmu, majlis zikir. Jadi majlis ilmu, majlis zikir ni dikerumuni oleh para malaikat, yang mana mereka mengucapkan doa, memintakan ampun kepada Allah, meminta ampun daripada Allah untuk orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Tu kelebihan duduk dalam majlis ilmu. Sebab tu kena jaga adab kita. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi al-kalam adalah nama bagi sifat yang mesti ada pada zat Allah. Wajib bagi setiap laki-laki perempuan, kita muslimin muslimat, wajib i'tiqad, yakin Allah Ta'ala itu ada sifat penutur. Ada sifat kalam, sifat penutur. Lawan bagi penutur apa? Bisu. Sifat kalam ni sifat kesempurnaan yang mesti ada pada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi. Tak apa bang, settle dulu, tak apa. Dipermudahkan urusan. Doakan sahabat kita ni, adik dia kemalangan. Yang mudah-mudahan dengan berkah majlis ilmu ni Allah permudahkan urusannya, amin, insya-Allah. Selamat insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan beriman, maknanya yakin sungguh-sungguh bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki sifat kalam ataupun sifat penutur. Baik. Satu lagi, mestilah kefahaman kita terhadap kalam Allah Ta'ala ni mesti betul. Kerana perkara ini nak dijadikan i'tiqad, akidah, pegangan. Kalau salah kefahaman, salahlah pegangan. Salah pegangan, tidak beriman. Tidak beriman, kekal neraka selama-lama. Faham tu? Jadi sebab itu kita ni disuruh belajar supaya nak mencari kefahaman tu. Usaha maknanya. Ada pun hakikat yang memberi kefahaman itu Allah, tapi usaha nak cari faham tu macam duit lah. Yang bagi duit hakikatnya Allah. Tapi kita kena usaha. Usaha kita tu tak boleh memberi berkah pun, sebagai sebab sahaja. Begitulah juga dengan ilmu. Ilmu pun samalah. Ilmu pun makhluk, duit pun makhluk. Sama-sama makhluk Allah. Jadi Allah suruh kita usaha mencari ilmu. Allah suruh kita usaha cari rezeki. Tapi hati tetap bergantung dan yakin yang memberi rezeki dan ilmu itu adalah Allah. Jadi usaha kita itu sebagai sebab sahaja, yang mana di situlah Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala dan kebajikan. Apabila seorang hamba berusaha membuat sebab-sebab untuk mencari sesuatu yang halal, maka itu dikira kebaikan, dikira kebajikan, dikira pahala. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi dengan sebab itulah mesti kita pastikan kefahaman kita tentang kalam Allah Ta'ala tu, kefahamannya mestilah betul. Kalau salah faham nanti, salah pegangan kita. Kalau kita tak mengaji, takut salah faham. Berapa ramai orang yang faham Allah Ta'ala itu bercakap Arab? Ramai yang faham Allah tu bercakap Arab. Itulah i'tiqad dia. Itulah pegangan dalam hatinya. Dia berpegang dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan yang bercakap Arab. Serupa tak dengan makhluk kalau cakap Arab?
Apa hukum menyerupakan Allah dengan makhluk? Murtad lah. Murtad lah, syirik, menyengutukan. Sebab tu perlu kita mengaji, perlu kita belajar, supaya hasil kefahaman yang betul. Jangan salah faham. Bila salah faham, salah pegangan. Apa yang kita pegang tu semuanya kembali kepada apa yang kita faham. Kalau kita salah faham, salahlah pegangan. Kalau betul kefahamannya, insya-Allah betul lah pegangan dia. Jadi, artinya berkata-kata Tuhan dengan berkata-kata Tuhan tidak dengan bermulut. Ini mukhalafahnya Allah Ta'ala tadi. Allah Ta'ala itu Tuhan yang memiliki sifat penutur. Dan Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang maha bertutur, ataupun maha berkata-kata, ataupun kita kata maha berfirman. Akan tetapi yang perlu kita faham bahawasanya Allah Ta'ala itu bertutur, berfirman, berkalam bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut. Bukan dengan mulut. Maha suci Allah daripada beranggota mulut, tangan, kaki. Faham tak? Kita dah belajar dulu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dia tidak menyamai dengan segala sesuatu. Kalau makhluk bermulut, Tuhan tak boleh kata mulut. Bila makhluk ada telinga mata, Allah tak boleh dikatakan ada telinga mata. Bila makhluk ada anggota, Allah tak boleh dikatakan ada anggota. Bila Allah makhluk berbentuk, Allah bukan berbentuk. Kalau makhluk tu jenis pepejal, Allah bukan pepejal, Allah bukan cecair, Allah bukan besar kecil. Faham tak tu? Jadi kita kena belajar mengenal sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah, supaya kita boleh membezakan dengan zat makhluk. Kalau kita tak belajar sifat-sifat Allah, bagaimana kita nak membezakan dengan sifat makhluk? Nanti takut terjatuh dalam syirik, yakni menyamakan dia dengan yang lain. Menyamakan dia dengan yang lain. Baik. Ingat tu. Jadi maha suci Allah daripada bermulut. Maha suci. Jangan i'tikad Allah ada mulut pula. Jangan. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali beriktikad Allah Ta'ala tu ada mulut. Jangan. Jangan. Kerana orang yang mengiktikadkan Allah bermulut itu, sesungguhnya dia telah menyamakan dengan makhluk. Mensyirikkan, syirik ni maknanya samakan. Samakan. Tidak dengan suara. Lagi satu apa? Perbezaan kalam Allah ni. Tidak bersuara. Berbeza dengan kita. Kita nak berkalam ada suara. Maka suara tidak ada mengena dengan Allah. Allah tak boleh kata Allah tu ada suara. Suara Allah tu tak sama dengan suara makhluk. Tak boleh. Tak ada suara. Tidak bersuara. Allah Ta'ala tu tidak bersuara. Jangan kita faham Allah tu ada suara, cuma kita tak tahu bagaimana suara Tuhan. La wal'iyadha billah min dhalik. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Kita tak nak ambil tahu tentang Tuhan, nanti nak mati bila malaikat tanya man rabbuka, kita tak boleh jawab. Orang yang tidak kenal Tuhan tak boleh jawab. Orang yang boleh jawab Allahu Rabbi, Allah itulah Tuhanku, adalah selain daripada dia beriman, dia kenal Allah. Dia kenal Allah. Dia tidak mensyirikkan Allah dalam zat, perbuatan ataupun sifatnya. Baru boleh jawab Allahu Rabbi. Tak boleh jawab kalau tak kenal. Sebab tu wajib kita belajar ni. Wajib kita belajar. Mengenal Allah itu bukan bermaksud mengetahui nama dia Allah. Mengenal Allah Ta'ala bukan bermaksud mengetahui namanya Allah. Mengenal Allah yang ulama kalam kata, mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah. Itu maksud mengenal Allah secara teori ya. Lepas tu bila dah teorinya lulus, serapkan pada amalan. Serapkan pada amal. Beramal dengan apa yang kita dah faham tentang Allah tadi. Contohnya, dia tak berani nak simpan benda jahat dalam hati.
Tak berani nak simpan benda jahat dalam hati. Tak berani nak simpan angan-angan yang jahat dalam hati. Tak berani nak simpan azam yang jahat-jahat dalam hati. Kerana apa? Dia yakin dan dia dah kenal Tuhan itu tahu apa yang ada dalam hatinya dan dia akan menjatuhkan hukuman. Apabila Tuhan tahu dalam hati hamba tadi ada benda tak elok, akan ada hukumannya. Jadi hasil daripada kefahaman, pengenalan tadi dan diserapkan dalam amalan dia, menjadikan dia hamba yang tak berani menyimpan benda jahat walau dalam hati. Itu faedah dia dah tu. Faedah daripada mengenal dan memahami Allah tu bersifat demikian. Dia jadi takut nak simpan benda jahat dalam hati sebab Tuhan tahu. Seperti mana dia takut nak buat maksiat zahir ni, minum arak berjudi dia takut nak buat, begitulah juga dia takut nak buat maksiat hati. Sebab sama-sama tu ada hukuman daripada Allah. Itu faedah daripada mengenal Tuhan lah tu. Faedah daripada dia dah kenal Tuhan, faham Tuhan tu bagaimana. Satu lagi apa? Dia takut nikmat-nikmat yang ada pada diri dia ni diambil kembali oleh Allah. Sebab dia tahu Allah Ta'ala tidak wajib memberi kita taufik. Allah Ta'ala tidak wajib memberi kita iman. Allah Ta'ala tidak wajib menjadikan kita penuntut ilmu. Cuma harus sahaja bila-bila masa nikmat belajar ni boleh ditarik kembali oleh Allah. Sebab dia dah tahu, dia dah kenal, dia dah faham sifat Tuhan itu hanya harus memberi sesuatu. Jadi nikmat kita belajar ni contohnya harus bagi Allah menjadikan. Kalau Allah tak pilih kita pun tak ada masalah. Faham tak tu? Jadi bila hamba tu tadi tahu dan faham demikian sifat Tuhan, dia takut Allah ambil balik nikmat dia. Takut Allah ambil nikmat belajar, jadi tak belajar dah. Takut Allah tarik nikmat taufik, tak dapat taufik, duduk dalam dosa, duduk dalam maksiat, duduk dalam sia-sia. Takut Allah ambil nikmat kefahaman ilmu ingatan dia, lupa segala-galanya. Dia takut. Sebab apa jadi takut? Kenal dah Tuhan tu bagaimana sifat dia. Yang mana kita ni sentiasa dalam qabdah Allah. Kita ni sentiasa dalam apa? Rintahan Allah. Apa yang kita ada sekarang ni, yang kita miliki ni, kalau Allah Ta'ala nak kekalkan, Allah kekalkan. Dan kalau Allah nak ambil balik, Allah bila-bila masa. Ni mulut saya yang jahat ni. Mulut saya yang jahat ni, lidah saya yang maksiat ni. Kalau Allah Ta'ala nak keluarkan sekarang, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab saya dah banyak salah guna lidah saya. Jadi bila Allah Ta'ala tu benci, Allah Ta'ala tu murka, Allah Ta'ala nak turunkan balasan dia, nak jadikan saya bisu serta merta boleh. Faham tak tu? Mata kita yang banyak tengok maksiat ni, Allah nak butakan kita sekarang boleh. Telinga kita yang suka mendadah dengar benda-benda jahat, benda haram, umpatan dan sebagainya, Allah nak pekak tulikan boleh. Tak ada masalah. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak bagi balasan demikian? Bagi peluang supaya cepat-cepat kembali meminta ampun kepada Allah dan perbaiki. Itulah kasih sayang Allah, lemah lembut Allah atas hamba-Nya. Sebab tu kalau kita tak sedar juga, tak mustahil nanti Allah ambil. Dia tak takut nikmat sihatnya diambil oleh Allah. Kita tak takut nikmat bercakap kita diambil oleh Allah. Kita tak takut nikmat gerak diam kita diambil oleh Allah. Ni nikmat duduk ni nikmat, jangan main-main. Cuba tanya orang terlantar tu tak boleh duduk. Dia dapat merasakan dia dah hilang satu nikmat, iaitu nikmat duduk. Ni duduk bersimpuh ni. Nikmat ni. Tu macam orang yang dah lumpuh tu ataupun yang terbaring tak boleh duduk tu, orang kena slip disc yang dahsyat-dahsyat tu. Tak boleh duduk. Dia tengok kita yang duduk ni, dia rasa seronok. Ya Allah, lama dah aku tak dapat duduk. Nampak tak tu? Jangan kita ingat nikmat duduk ni bukan nikmat. Jangan kita ingat nikmat ni makan, minum, duit je. Ni sekarang ni badan kita sihat, nikmat. Dia takut Allah ambil balik nikmat sihat dia. Begitulah faedah daripada orang yang betul-betul mengenal Allah, bukan sekadar teori, bahkan bila diserapkan dalam dirinya menjadikan dia hamba yang baik di sisi Allah. Tapi sebelum jadi macam tu, dia kena lalu sini dulu. Sebelum nak jadi macam awliya illahi solihin arif billah tu, orang-orang yang mengenal Allah tu, yang takut dengan Allah sungguh-sungguh, yang malu dengan Allah sungguh-sungguh tu, kena lalui ini dulu.
Kena mengaji dulu, belajar dulu, fahamkan dulu. Bukan tiba-tiba boleh jadi macam tu. Ya, tidak mustahil pada adatnya, pada akalnya tidak mustahil. Tapi dalam 1000 orang, berapa orang je yang dapat macam tu? Dengan tak belajar, dengan tak mengaji, dia terselamat daripada dosa dan maksiat zahir batin. Takut sangat-sangat dengan Allah. Sebab dengan keadaan dia tak belajar, dia tak mengaji, dia jadi takut sungguh-sungguh dengan Allah. Dia jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Kalau Allah suruh dia buat ibadat, dia buat dengan cara yang betul. Memang akal kita kata harus, tapi siapa dia macam tu? Siapa dia macam tu? Yang belajar, yang mengaji, yang faham ni pun tak amal-amalkan lagi. Betul tidak? Jadi kita ni kena lalui cara adat. Cara adat, belajar, mengaji, fahamkan, usaha amalkan. Tak boleh usaha lagi, minta tolong lagi dengan Allah. Gagal, terjatuh, minta ampun dengan Allah. Usaha lagi. Itulah kerja kita. Ni orang mengaji fardu ain, ngaji sifat 20, duk pelekeh. Duk pelekeh. Konon-konon macam dia dah kenal Tuhan sangat. Orang kalau kenal Tuhan, dia tak akan pelekeh orang. Faham tak tu? Orang yang benar-benar kenal Tuhan, dia akan gerun takut dengan Allah. Dan dia akan terselamat daripada sifat-sifat keji. Itu baru betul orang kenal Tuhan. Ini kita mendakwa mengaku kenal Tuhan, mengenal Tuhan, kenal diri, kenal Tuhan, tapi kita perlekeh orang lah. Itu yang kita takut tu, jadi golongan yang syok sendiri. Jadi golongan yang syok sendiri. Berasa diri, aku dah kenal Tuhan, aku dah kenal diri. Ini apa belajar sifat 20 ni? Bukan pelekeh tu. Bukan kepelekeh namanya. Maknanya dia tak kenal lagi diri. Ditipu oleh syaitan. Kena tipu dengan setan, kena tipu dengan nafsu. Tu yang kita takut. Jadi bila ulama pesan mengaji, mengajilah. Jangan nak belagak sombong, belagak alim daripada alim ulama yang besar-besar tu lagi. Tok guru mengaji 30-40 tahun kata wajib belajar sifat 20 ni. Kita yang kencing dulu, berak dulu, basuh dulu berak, kemudian ni pula kita kata tak payah belajar sifat 20. Tahu? Basuh dulu berak kemudian. Kita yang berak, basuh dulu berak, kemudian kencing dulu, basuh kemudian ni kita kata tak payah belajar ilmu sifat 20 ni. Tiru macam aku ni, belajar hakikat sifat 20 ni tak payah belajar. Tok guru yang mengaji 40 tahun, 50 tahun tu mengarang macam-macam kitab tu kata wajib belajar sifat 20, fardu ain. Kita yang basuh dulu berak kemudian tadi kata tak payah. Faham tak tu? Banyak golongan macam ni. Perasaan betul dah. Padahal perjalanan yang dibuat tu tak ada ulama suruh pun macam tu. Ijma' ulama kata, ijma' ulama, muafakat ulama yang besar-besar tu kata wajib belajar sifat 20 ni. Ulama tu orang soleh, orang kenal Tuhan. Dia kata wajib belajar sifat 20, kita kata tak payah pula dah. Ada jalan shortcut. Na'udzubillah. Kita takut kena permain-main dengan nafsu. Dipermain-mainkan dengan nafsu, lepas tu jadi syok sendiri, berasa kita macam lebih betul daripada orang lain. Anggap orang yang mengaji fardu ain ni orang yang belajar ilmu kulit-kulit yang tak terpakai. Berasa kita lah yang bagusnya sebab kita dah korek isi dia. Itu penyakit ujub. Orang kalau betul kenal Tuhan, kenal diri, dia akan takut sangat-sangat. Itulah faedah daripada kenal Tuhan, kenal diri. Dia jadi takut. Dia tak berani nak mencela sebab yang dicela tu makhluk yang sama macam dia juga. Faham tak? Ngaku kenal diri, duk kutuk-kutuk orang, duk pelekeh-pelekeh orang pandang rendah. Makna kau tak kenal diri. Kau tak kenal diri kalau macam tu. Itu tadi kerana ditipu oleh nafsu. Na'udzubillah. Jadi hati-hatilah sahabat. Hati-hati. Kalau bisu tak apa sahabat.
Ni masalah kenal diri, kenal Tuhan, kenal diri, dia tak bisa jadi celupah mulut. Maknanya dakwaan dia mengaku dia dah kenal Tuhan, kenal diri, jadi bukan jadi baik untuk diri dia, jadi bertambah sombong pula dah, macam iblis pula dah. Na'udzubil. Jangan main-main dalam belajar agama ni, banyak fitnah, banyak perangkap, banyak jerangkap. Na'udzubillah, moga Allah pelihara kita. Mudah-mudahan Allah dorongkan kita kepada ilmu yang benar, ilmu yang betul, ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang memudaratkan kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Sebab tu Wan Nayi ngaji, ikut ulama-ulama kita tu, tok guru tu pesan apa? Ngaji sifat 20 betul-betul, ngaji fiqh, ngaji tasawuf betul-betul, yang fardu ain, ngaji tu dulu. Jangan kalut-kalut nak lompat kelas, jangan kalut-kalut nak jadi orang bertakwa, jangan kalut-kalut nak jadi wali, jangan. Nak benda baik tu bagus, tapi kalau gopoh nak dapat benda baik itu tak baik. Nak benda baik tu bagus, tapi kalau gopoh tak baik. Nak makan tu baik, tapi kalau gelojoh makan tak baik. Faham tak tu? Memang kita nak makan, tapi kalau gelojoh tak bagus. Silat-silat tercekik mati, faham? Sabar, bawa sabar, suap sikit-sikit, macam tu. Bukan mentang-mentang benda baik boleh gelojoh dah. Tu nak gelojoh dah. Nak gelojoh, tak sabar. Nanti sampai dalam bab tu, kitab Minhajul Abidin tu, kitab yang kita belajar satu lagi tu, kitab Minhajul Abidin tu, dia akan sentuh masalah gopoh ibadat ni. Sifat yang tercela, sifat kecelaan. Gopoh nak mendapat sesuatu yang baik, sifat kecelaan, bukan sifat baik, sifat yang dicela oleh Allah. Tak sabar nak jadi wali, terus lompat kelas, tadika tak nak masuk tingkatan 6 atas, jadi sewil gila, faham? Kan tak bagus tu. Tapi niat bagus, nak jadi kekasih Allah, nak jadi orang yang mengenal Allah, betul, bagus. Tapi kalau gopoh sehingga nak langkau jalan-jalan yang ulama dah siapkan, itu bukan cerdik, itu jadi bodoh nama dia. Kita lebih belagak pandai daripada ulama besar-besar lagi. Banyak orang-orang muda yang terikut pahaman-pahaman macam tu. Nabi pesan, agama ni padat. Agama ni padat padu. Nabi pesan, gali perlahan-lahan. Jangan gopoh, jangan gelocoh, nanti pecah. Betul? Benda keras, kalau kita tak sabar nak tebuk dia, kita paksa dia, boleh pecah tak? Pecah. Dia kena korek perlahan-lahan. Macam tu ibarat Nabi pesan tu. Nabi kata agama ni kukuh, agama ni teguh, agama ni padat, agama ni padu. Gali perlahan-lahan, jangan gelojoh. Kita gelojoh ni sifat yang tak baik. Nanti mudarat diri kita. Bukan dapat baik, jadi tak baik. Contoh macam tadi, orang nak mengenal Allah makin tawaduk, mengenal diri, mengenal Tuhan makin rendah diri, makin hormat orang lain, makin hormat orang awam yang baru nak dekat dengan Allah. Bukan berasa sombong lebih daripada orang awam. Apa ni? Beribadat, solat nakkan syurga, kalau Tuhan tak jadikan syurga, muka-muka korang ni semua tak semayang. Oh, sombong. Kau dulu asal kau mana? Tu kata sombong. Nampak tak? Nabi ada tak pelekeh orang awam? Nabi ada pelekeh sahabat-sahabat? Dah. Sebab Nabi orang yang terpaling mengenal Allah dan terpaling mengenal diri dia. Sebab tu Nabi pandai hormat orang yang baru nak dekat dengan Allah. Kita sombong. Konon-kononnya kita lah yang ikhlas. Kalau tidak ada faedah, kalau salah beribadat kerana syurga tu, kenapa Nabi SAW menceritakan kelebihan-kelebihan ibadat? Apa tujuan? Adakah Nabi tak tahu selok-belok ibadat? Nabi yang terlebih tahu. Kenapa Nabi menceritakan kelebihan solat begini, kelebihan baca surah begini, kelebihan menuntut ilmu begini. Kenapa Nabi ceritakan tu? Kalau Nabi takut nanti
umatnya beramal kerana nakkan benda tu. Kenapa Nabi bercerita? Taruh cadang untuk orang yang dhaif imannya. Taruh cadang untuk orang yang lemah imannya. Macam kita ni. Tak pandang syurga memang tak solat dah jawabnya. Duduk dalam dosa tak semayang selama-lamanya. Tapi bila fikirkan nikmatnya syurga yang Allah nak bagi selamat daripada dibakar azab neraka Allah, nak sujud juga. Supaya selamat daripada azab Allah, dapat nikmat yang Allah janji. Kata ulama, ikhlas juga orang yang beramal kerana nakkan syurga, tapi cuma martabat ikhlasnya bukanlah yang terafdal. Tapi setidak-tidaknya amalannya diterima oleh Allah. Tapi kalau dia tak pandangkan syurga tadi, dia tak nak semayang, minum arak, tak nak tinggalkan arak, tak nak tinggalkan judi. Kita nak tolong? Kita nak tolong ke? Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong. Kena hormati. Kena hormati orang lain. Hormati orang lain. Kita tak tahu betapa perit pedihnya dia nak berhijrah. Betapa perit pedihnya menangis melalak meraung dia nak tinggalkan dosa-dosa dia tu. Nak paksa diri sujud, nak paksa diri tutup aurat, nak paksa diri duduk dalam majlis ilmu. Kita tahu ke susah orang? Sebab tu jangan sombong. Jangan sombong. Jangan sombong. Sealim apa pun kalau sombong tak ubah seperti iblis. Alim, pandai, bijak, banyak ibadat, tapi sombong, samalah macam iblis. Iblis tu lagi alim. Iblis tu lagi banyak ibadat. Umurnya lagi panjang. Tapi Allah laknat sebab apa? Sombong. Jadi jangan jadi iblis. Jangan jadi iblis. Jangan jadi iblis. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fitnah ilmu. Ngaji ni kalau salah cara jadi jahat. Bukan jadi baik. Salah cara belajar ni jadi jahat. Sebab tu kena belajar ikut dia punya track. Jangan pandai-pandai buat track sendiri. Hakikatnya kemudian apa lagi tadi? Tidak bersuara. Tuhan tak bersuara, jangan kata Tuhan bersuara. Jangan. Dan sebagainya daripada berkata-kata makhluk. Apa lagi? Berbahasa. Contoh nak kata Allah tu berbahasa Arab, ataupun Allah tu berbahasa Turki, ataupun Allah Ta'ala tu berbahasa Ibrani. Dan Maha Suci Allah daripada berbahasa. Yang kata bahasa Arab, Syriani, itu Rasul yang terima wahyu tu, dia yang berbangsa Arab, dia yang berbangsa Syriani. Sebab tu kitab Quran dengan kitab-kitab yang sebelum tu bahasa dia lain. Faham tak? Kenapa? Kerana tilik kepada Rasul yang menerima itu, dia orang bangsa apa? Jadi bila Rasul tu menerima wahyu daripada Allah, mereka menerima wahyu daripada Allah, amanah daripada Allah, maka mereka nak menerangkan, nak menyampaikan, nak menceritakan kepada kaum dia apa yang dia terima daripada Allah tadi, diterjemahkan dengan bahasanya masing-masing. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda berbangsa Arab. Jadi dia nak menyampaikan wahyu yang dia dah terima daripada Allah Ta'ala itu kepada bangsa Arab pada ketika itu, dia menyampaikan dalam bahasa Arab. Bukan bermaksud Tuhan bercakap Arab, bukan. Fardu takdir lah. Ini buat contoh saja, bukan berlaku pun. Kalau seandainya Rasul tu tadi berbangsa Melayu, maka kitab yang diterima tadi daripada Allah wahyu tu akan diterjemahkan, disampaikan dalam bahasa Melayu. Bukan bermaksud Allah tu berbahasa Melayu. Rasul tu tadi tu ada yang berbangsa Arab, maka kitab tu diterjemahkan dengan bahasa Arab tadi. Bukan Tuhan berbahasa Arab. Kita tak nak mengaji ikut suka hati kita je sebut. Itulah bahaya.
Tak mengaji. Orang ajak belajar tak nak, sombong. Apa tu cakap ikut suka hati. Kadang-kadang perkataan kita ni boleh mengkapikan diri kita. Tu yang bahaya. Ulama ajak kita belajar ni sebab dia sayang. Takut kita ni terjatuh dalam perkara yang mengkapikan, yang merosakkan kita. Itulah tujuan tu untuk guru kita ajak kita belajar mengaji. Padahal dia tak ada hubung kait darah daging dengan kita pun. Sebab dia sayang, sebab dia takut, dia tak nak kita ni terjerumus ke dalam kecelakaan yang sangat dahsyat. Jadi dia ingatkan kita, mari belajar, mari belajar, mari belajar. Beginilah, kita suruh anak-anak kita, pergi ambil lesen. Dia ambil lesen, dia ambil lesen, dia ambil lesen. Sebab apa tu? Tak nak nanti anak kita terima kecelakaan, musibah dan sebagainya. Betul? Itu ibarat dia. Ataupun kawan-kawan kita, kata kau ambil lah lesen, kau pergilah ambil lesen. Padahal tak ada hubung kait, bukan adik-beradik pun. Tapi dia suruh kita ambil lesen tu bukan main bersungguh. Sebab apa tu? Dia tak nak nanti ada benda mudarat berlaku atas diri kita. Tu hukum dunia lah kita nak cerita ni. Buat contoh. Macam tu lah ulama' tu duk pesan, belajar, mengaji fardu ain sungguh-sungguh. Siapa engkau? Bukan mak aku, bukan bapa aku, bukan pak saudara aku, tak ada kena-mengena yang kau nak paksa-paksa aku pekik-pekik suruh belajar ni, kau siapa? Tu kita sombong. Mereka mengingatkan kita sebab sayang. Tak nak kita mudarat. Tapi kita sombong. Berterima kasih pun tidak. Bahkan mencela, mencemuh pula. Tu dah lah bodoh, sombong pula. Sibuk ajak orang belajar. Tahulah. Sombong. Besok dah terjun dalam api neraka, siapa nak selamatkan kita? Jangan sombong. Allah bagi kita sakit dunia ni pun bergulung dah kita. Allah bagi kita sakit atas dunia yang bukan jenis api ni pun dah bergulung kita. Betul? Sakit perut. Ada api dalam perut tak? Sakit perut, gastrik apa benda apa lagi appendix dan sebagainya. Bergulung tak? Bergulung. Ada api tak dalam perut? Tak ada. Tu kita kata hebat tu. Itu kata-kata kuat tu. Baru Allah uji dengan azab yang macam tu, yang bukan api pun kita dah bergulung dah. Macam mana kalau dalam luar, kiri kanan, atas bawah, api seapi-apinya dalam neraka tu? Macam mana? Jadi jangan sombong. Paling tidak terima kasih, ingatkan saya. Tu orang panggil orang tahu. Bukan apa kau ni sibuk-sibuk tu ingatkan aku. Lepas tu terima kasih. Bukan cemoh. Tak mengenang jasa orang. Tak tahu nak berterima kasih orang nak bagi benda baik. Bangsa tak kena diuntung. Kita ni bangsa tak kena diuntung. Ulama ajak kita belajar, nak bagi ilmu, nak tunjukkan kita paling muka. Tu namanya tak kena diuntung kita. Sombong bukan main lagi. Kubur masing-masing kata dia. Memang kubur masing-masing. Jangan sombong, mengaji. Yang risau tak jadi miskin, mengaji. Kita tak mengaji pun Allah bagi gaji, bagi kerja. Kita tak mengaji agama pun Allah bagi makan minum, betul? Itu dalam keadaan duduk dalam buat benda Allah benci tu. Buat benda Allah benci. Tak semayang, tak mengaji, dedah aurat, tak peduli anak bini, agama. Allah bagi makan, bagi minum, bagi kerja, bagi gaji. Bagi selamat pergi balik kerja, betul? Tu dalam keadaan buat benda Allah benci tu. Dah buat dalam benda-benda Allah sayang, Allah nak biarkan ke bulu. Fikirlah. Dalam keadaan kita lupa pun Tuhan tak lupakan kita. Apatah lagi kita nak ingat dia. Sudah-sudahlah. Atur balik perjalanan hidup kita. Nanti tak nak bertemu dengan penyesalan yang tak tertangguh. Jangan sombong. Sekali tak payah makan, tak payah minum, tak payah tarik nafas, tak payah berpakaian. Sekali tengok berapa lama boleh tahan. Kalau kita berasa hebat sangat duduk dalam rumah, duduk seseorang kunci pintu
Duk telanjang bogeh, tutup lampu, tutup kipas, jangan makan, jangan minum, tahan nafas. Nak tengok berapa lama boleh tahan. Tu ujian kesusahan dunia. Nak tengok berapa minit boleh tahan. Macam mana dalam api neraka tu, dalam keadaan lapar, dahaga, telanjang bogeh. Dalam luar api. Luar api, dalam perut pun api. Makanannya api, minumannya api. Tak mati. Macam mana kita nak tanggung? Mana yang kita kata hebat, sombong. Allah Ta'ala tarik balik nikmat yang ada pada kita, baru kita tahu. Tarik anak bini kita, tarik peluang pekerjaan kita, tarik rezeki kita, tarik sihat kita, baru kita tahu. Melalak merung kita nanti. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Sebab tu kita ni nak kena berkawan supaya ada orang yang sentiasa ingatkan kita. Kita lupa, kawan ingatkan kita pula. Kita bukan malaikat, kita pun lupa juga dah. Sebab tu kita suruh berjamaah. Dalam berjamaah, dalam berkawan ni ada hikmah, ada rahmat Allah, ada kebaikan. Di antaranya nanti ada kawan-kawan yang tegur kita. Kalau kita ni nampak macam nak tersasar, ada yang panggil-panggil kita macam tu. Daripada kita duduk seorang-seorang, siapa nak tolong kita? Kita ni belum ada pendirian lagi. Kita ni tak berpendirian lagi. Kita ni masih lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dipengaruhi oleh suasana kita. Sebab tu kita kena duduk dalam suasana yang baik. Environment. Environment yang baik, yang sihat, supaya boleh bantu kita nak jadi orang yang sihat. Duduk dengan kawan-kawan yang suka belajar, supaya kita terpengaruh juga dengan sikap mereka suka mengaji. Malah-malah pun tertiru. Tak apalah peringkat permulaan. Nanti lama-kelamaan Allah akan pilih dia betul-betul. Macam tu. Hakikatnya kalam ini ialah satu sifat yang tetap ada. Makna sifat ni sungguh-sungguh ada. Tetap ada, sungguh-sungguh ada pada zat Allah. Sama ada kita terfikir, kita tak terfikir, memang hakikatnya Allah Ta'ala itu bersifat dengan kalam. Samalah macam sifat wujud Allah tu. Kita terfikir ke tentang Tuhan, tak terfikir langsung ke tentang Tuhan. Kita wujud ke, kita tak wujud ke, tetap Tuhan itu wujud, tetap dia ada. Bukan sebab Tuhan tu ada, sebab kita ada. Kita tak ada pun, Tuhan tetap ada. Kita tak berfikir pun tentang Tuhan, Tuhan tetap ada sedia kala dan sempurna selama-lamanya. Kita tak ambil tahu pun, tak ambil kisah pun tentang Tuhan, dia tetap sempurna macam itulah. Dia tak menjadi mudarat dengan sesuatu yang lain, dan dia tak menjadi bertambah manfaat asbab sesuatu yang lain. Tidak, dia tidak terkesan oleh apa-apa pun. Jadi hakikatnya sifat kalam ni adalah suatu sifat yang ada, yakni sifat yang ada sungguh-sungguh. Diri kalam tu, diri sifat penutur tu ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Sebab tu dia panggil sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni makna sifat yang ada sungguh-sungguh diri. Kita buat contoh gini. Kita buat contoh sifat putih pada kertas kita ni. Kitab kita ni, buku kita ni, kan kertas dia kan? Kertas tu namanya zat. Warna putih tu yang kita boleh nampak, sungguh-sungguh nampak, sungguh. Nampak tak putih? Tu, tengok tu, bukan muka saya. Tengok kertas tu. Nampak tak putih? Sungguh tak putih? Sungguh. Tu. Putih yang kita nampak sungguh-sungguh pada kertas tu namanya sifat ma'ani. Benda ada sungguh-sungguh. Duduknya pada diri kertas. Diri kertas benda lain. Warna putih tu benda lain. Warna putih itu namanya sifat. Diri kertas tu namanya zat yang dipanggil jisim. Boleh faham? Jadi sifat kalam Allah Ta'ala tu ada sungguh-sungguh. Macam mana hakikat kalam tu? Wallahu a'lam. Tak serupa dengan makhluk.
Dia bukan berbentuk, bukan berwarna, bukan cecair, bukan pepejal, bukan begini, bukan begitu. Dan macam mana hakikatnya? Dia saja yang tahu hakikat sifat-sifat dia. Faham? Tak payah nak fikir sampai pecah kepala. Macam mana hakikat sifat kalam ni, hakikatnya macam mana? Sebenar-benar nak tahu juga sebenar-benarnya macam mana. Gila dia kan. Jangan fikir benda yang tak mampu dipikir oleh akal manusia. Nak fikir juga, nak cari juga. Oh, diri Tuhan ni sebenar-benarnya macam mana? Begitu pun tidak, begini pun tidak, begitu pun tidak. Macam mana hakikat? Oh, fikir, jadi gila, gelong. Jadi gelong. Allah suruh belajar mandi wajib tu. Allah suruh belajar mandi wajib. Bab najis ada berapa jenis najis? Mughallazah, mukhaffafah, mutawassitah. Ini nak kaji zat Tuhan macam mana hakikat. Fardu ain tu tak tahu basuh kencing tu berdosa. Tak tahu bab haid nipah tu berdosa. Orang suruh belajar benda lain, duk sibuk nak cari benda lain. Itulah kita ni jenis kerah kepala degil. Dah lah kerah kepala degil pula tu kita ni. Tak dengar kata kita ni. Bangsa degil kita. Belajar tu. Rukun semayang ada berapa? Rukun qauli, macam mana cara nak baca Fatihah dengan betul. Ini makrifat, baca Fatihah tunggang langgang. Tajwid tak mengaji, tak nak mengaji. Kod betul baca tak apa. Baca tunggang terbalik sebab tak nak belajar. Sibuk nak cari benda-benda pelik-pelik biar nampak hebat daripada orang. Doa ni mengaji. Ini pun tak terhadap kita. Fardu ain ilmu budak-budak. Budak-budak ni mari budak-budak. Orang suruh berak dulu basuh kedian, kita basuh dulu berak kedian. Mari pergi belajar bab istinja. Saya dah pandai dah. Macam mana cara? Kita basuh dulu. Lepas tu berak kemudian. Lepas tu pakai seluar, lepas tu semayang. Salah tu. Mana pula salah, betul lah. Dia jenis macam tu, kerah kepala. Ulama pesan jangan kita tak peduli. Manusia ni suka buat benda pelik-pelik. Biar dia lain daripada orang. Kalau sama dengan orang ni apa ada istimewa? Dia lain daripada orang barulah nampak istimewa sikit. Viral orang lain berak kemudian basuh, kita basuh dulu baru berak, barulah lain sikit daripada orang. Paling viral. Lepas tu sombong. Sombong. Kemudian ingat tu. Jadi sifat kalam ni ada sungguh-sungguh pada zat Allah. Yang qadim lagi azali. Makna sifat kalam Allah ni sedia kala dah. Apa maksud sedia kala? Dia ada permulaan. Sedia kala pun kita tak tahu. Duk kenal Tuhan, kenal diri. Sedia kala pun kita tak tahu. Apa maksud sedia kala? Dah lama lah. Benda dah lama dah. Dah lama ada dah. Dia pelekeh orang ngaji sifat 20. Pelekeh orang ngaji sifat 20. Aku dah kenal diri. Lepas tu tanya, apa maksud sedia kala? Sedia kala ni dah lama lah ada. Itulah sedia kala. Bukanlah macam tu. Kalau macam tu, tak lepas pada ain dah lagi. Sedia kala tu bermaksud sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Itulah sedia kala. Sesuatu yang tidak ada permulaan bagi adanya. Kalau ada permulaan, namanya bersifat baharu. Dah sifat kita pun kita tak tahu baharu apa baharu. Kita pun tak tahu, entahlah baru. Tapi ngaku kenal diri.
Kalau kata kenal diri, tahulah baharu tu apa benda. Kita kenal diri kita. Diri kita ni baharu. Apa maksud baharu? Entahlah. Tapi kita ni barulah. Apa maksud baharu? Nah, sesuatu yang ada permulaan. Apa sahaja yang ada permulaan namanya baharu. Lawannya qadim, sedia kala, tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan tu sifat Allah. Baharu tu sifat kita makhluk. Di antara sifat diri kita ni, kita kena tahu diri kita ni baharu. Bukan qadim. Berdiri pada zat Tuhan dengan dia jaga ni nak cerita ta'aluk dia ni. Ta'aluk sifat kalam tu, peranan sifat kalam tu, apa peranan dia? Ta'aluk bermula, ta'aluk baru ni ada kawan tanya, kita tak sempat nak jawab. Suara dah lah tak dapat dilihat. Telinga tu tengoklah, benda tak faham. Suara kita memang kita tak dapat lihat, tapi Allah melihat suara kita. Allah memandang kepada suara kita. Dengan makna suara kita itu nyata pada sifat perlihat Allah. Kita dah belajar itu, ta'aluk sifat samak basar tu. Berta'aluk kepada perkara yang wujudiah. Benda yang ada semua dilihat, didengar oleh Allah. Bersuara tak bersuara semua dilihat, didengar oleh Allah. Baik. Jadi ta'aluk dia menunjukkan apa-apa yang diketahui oleh ilmu daripada perkara yang wajib. Jadi dengan sifat kalam ni, Allah Ta'ala menceritakan, menunjukkan, menerangkan, menyatakan tentang perkara yang wajib. Namanya ta'alluq dilalah. Nama bagi ta'alluq kalam namanya ta'alluq dilalah. Makna Allah menunjukkan ataupun Allah menerangkan tentang perkara yang wajib dengan kalamnya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, Ana Allah. Anallah. Aku ni Allah. Kata Allah firman, Anallah. Aku ni Allah. Itu Allah nak menunjukkan tentang perkara yang wajib. Allah tu perkara wajib. Allah firman dalam Quran, Anallah. Aku ni Allah. Allah tu perkara apa tu? Wajib ke mustahil harus? Wajib. Tu contoh. Ana, aku. Siapa? Allah. Allah Ta'ala kata, aku ni Allah. Aku ni Allah, aku ni Tuhan. Maka Allah tu adalah apa? Perkara yang wajib. Jangan pula dikatakan Allah tu perkara harus pula. Faham tak? Harus ni makna boleh ada, boleh tak ada, tu harus. Allah bukan harus. Apa i'tikad Allah harus jadi kafir nanti kan? Allah tu wajib, bukan harus. Harus ni kita ni Kita ni harus. Alam ini harus. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Allah mesti ada. Wajib. Di tempat yang lain Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Bermula Allah Ta'ala, Tuhan yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Itu Allah nak menunjukkan tentang perkara yang harus. Penciptaan tu, menciptakan langit bumi itu adalah perkara yang harus bagi Allah. Jadi dengan sifat kalam dia, dengan sifat kalam Allah Ta'ala itu Allah menunjukkan tentang perkara yang harus. Allah memberitahu, mudahnya lah. Mudah kita nak faham. Allah memberitahu tentang perkara yang harus.
Mana? Tentang penciptaan langit dan Bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda. Dia yang menciptakan 7 petala langit dan bumi. Faham daripada perkataan menciptakan menunjukkan langit dan bumi itu berasal daripada Betul tak? Menciptakan. Kita kata aku nak buat rumah. Rumah dah ada ke belum? Ha? Belum. Aku nak buat rumah lah. Rumah dah ada ke belum? Belum. Belum. Allah menciptakan langit dan bumi. Menunjukkan apa? Langit bumi ni ada ke belum? Sebelum diciptakan tu. Tak ada. Sebelum dijadikan tu langit bumi dah ada ke belum? Tak ada. Ha? Belum ah. Tu panggil menciptakan. Tu panggil menjadikan. Tu panggil membuat. Nak buat rumah. Rumah dah ada belum? Belum. Belum. Kalau dah ada bukan buat, renovate. Jadi ayat tadi itulah dalil, bukti yang menunjukkan bahawasanya langit dan bumi itu berasalnya tiada. Itu satu. Satu lagi faham daripada ayat tu menunjukkan sebelum langit dan bumi itu ada, Allah telah Ada. Allah telah ada tak? Nampak tak tu? Kalau orang tanya mana dalil adanya Allah, kita kata Allah menjadikan langit dan bumi. Ada langit dan bumi adalah dalil bukti yang menunjukkan ada Allah. Lepas tu dia tanya pula, kalau tak ada langit bumi, Allah ada ke tidak? Ada. Kita tak ada langit bumi. Tadi dia tanya mana bukti adanya Allah, kita kata ada langit bumi ni lah bukti adanya Tuhan yang menjadikan. Dia pusing sikit. Kalau tak ada langit bumi, kalau tak ada langit bumi, Tuhan ada ke tidak? Ada. Mana tahu? Mana tahu? Kalau tak ada langit bumi, kita kata ada Allah. Mana bukti? Dah, kalau tak ada langit bumi, kita lah, tak ada dah lah. Tak ada langit bumi. Ada Tuhan ke tidak? Kita kata ada. Yang kata tak ada pula. Macam mana? Nak jawab? Mana dalil? Kalau tak ada langit bumi, Tuhan tu ada. Mana dalil? Mana bukti? Kata tak payah ngaji tauhid. Sifat 20 ilmu budak-budak. Mana dalil? Mana bukti yang menunjukkan kalau tak ada langit bumi, Allah tu ada? Mana dalil? Tadi betul dah lah. Adanya langit bumi inilah dalil adanya Allah yang menjadikan. Betul? Jadi sekarang ni nak minta dalil. Nak tanya, kalau tak ada langit bumi, Allah ada ke tidak? Jangan rosak akidah nanti kalau entah. Mana tak ada pegangan tu. Allah tu ada sedia kala lagi. Soalannya tadi, kalau tak ada langit bumi, Allah ada ke tidak? Kalau tak ada langit bumi, Allah ada tak? Mana dalil? Mana dalil dia sedia kala? Mana bukti dia sedia kala? Tengok lah, jumpa. Mana dalil? Mana bukti dia sedia kala? Sebab tu nak menghukumkan Allah tu wajib ada, mustahil dia lemah, bukan senang. Perlukan dalil. Yang kita cakap Allah ada, Allah kuasa tu tiru. Sebab tu senang. Tiru nenek cakap. Dulu nenek cakap Allah ada, kita pun tiru lah. Jadi belajar ni supaya kita cari dalil. Belajar bukti-bukti di atas apa yang kita pegang terhadap Allah. Orang tanya, ada Allah tidak? Ada. Senang je kita jawab, betul? Mana bukti ada Allah? Dah tengok, pernah jumpa? Kalau kita kata Abang Azhar ada tidak? Ada, sebab ada depan mata. Boleh tunjuk. Betul? Abang Azhar ada tak? Ada. Mana? Tu? Allah ada tak? Ada. Mana? Mana dalil yang menunjukkan ada Allah? Macam mana? Kita ada.
Kenapa pula kita ada tu jadi dalil ada Tuhan? Mesti ada sesuatu yang menjadikan kita. Kalau tak ada sesuatu yang jadikan, tak ada lah kita. Tak ada lah kita. Kalau dalil Qurannya mana? Maknanya tu dah tahu dalil lah, mana ada dalil. Kan tu nama dalil Akli. dalil akli. Dalilnya ayat tadilah. Dalilnya ayat tadi tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardu. Allah menciptakan langit dan bumi. Faham daripada situ, sebelum ada langit dan bumi ni Allah dah itulah dalilnya. Kalau tak ada langit bumi pun Tuhan ada dah. Itulah dia dalil ayat dia. Faham tak? Itulah dalilnya. Allah menciptakan langit dan bumi. Faham daripada menciptakan tu makna langit bumi tu asalnya tak ada. Maksudnya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi tu, sebelum Allah ciptakan jadikan langit dan bumi tu, Allah dah ada dah. Itulah ayat dia. Kalau tak, macam mana nak menjadikan langit bumi kalau dia tak ada? Habis. Kemudian bagaimana Nabi berhubung dengan Allah Ta'ala secara terus? Macam mana Nabi berhubung dengan Allah? Tanpa kaifiat lah. Tanpa kaifiat, tak boleh nak cerita kaifiat macam mana. Nabi duduk atas langit tu, pergi atas langit tu, pergi ke tempat yang tinggi saja. Bukan Tuhan duduk di situ. Allah membukakan hijabnya. Allah membukakan hijabnya di antara Nabi dengan Allah Ta'ala. Itu yang bermaksud, yang dimaksudkan dengan Nabi bertemu dengan Allah. Bukan bertemu macam kita ni bertempat, berdepan. Bukan maksud begitu. Berhubung. Itulah berhubung. Berhubung hamba dengan Allah. Macam mana perhubungan kita dengan Allah? Perhubungan kita dengan Allah macam mana? Berhubung dengan ibadat. Hatinya bergantung kepada Allah. Dalam hatinya selalu hadir Allah. Itu maksud perhubungan hamba dengan Allah. Kalau Nabi bertemu Allah, bertemu tadi dengan maksud macam tadi, Allah Ta'ala membukakan hijab kepada Nabi macam tanpa kaifiat. Bukan bertemu dengan makna dia duduk bertemu dengan Allah di sesuatu tempat dah. Nabi di situ. Waktu Nabi di situ, Allah membukakan hijabnya. Yang mana Allah tetap mukhalafah, tidak bertempat. Padahal kalau Nabi di atas bumi, waktu di Mekah pun Allah boleh nak membukakan hijabnya. Nak menzahirkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu tanpa kaifiat. Atas langit tu tempat sahaja. Nak menunjukkan kebesaran, keagungan, kemuliaan, ketinggian melihat ataupun bertemu Allah Ta'ala tadi. Baru nampak besarnya, baru nampak hebatnya, baru nampak agungnya. Kalau bertemu Allah Ta'ala di bumi, harus juga. Tapi tak nampaklah kehebatan. Betul? Orang menang nombor 1, lepas lumba motor dekat tepi trek tu bagi piala, boleh tak? Lepas dia nombor 1, berjaya je ambil dah, bawa balik. Nampak tak hebat? Tak, dia kena naik atas stage tu. Naik atas podium tu, baru nampak hebat tu. Faham tak? Jadi Allah nak menunjukkan betapa besarnya, betapa hebatnya bertemu Allah ni. Hingga Allah Ta'ala menjemput Nabi SAW duduk di suatu tempat yang tak pernah disampai oleh siapa-siapa, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Nak menunjukkan betapa agungnya, kebesaran melihat Allah, dan nak menunjukkan ketinggian pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Begitu. Habis. Jadi belajar sifat kalam Allah Ta'ala ni. Sifat kalam Allah Ta'ala, sifat kalam Allah tidak bertutur, tidak bersuara, tidak berbunyi, tidak kuat, tidak perlahan, maha suci daripada apa-apa bahasa, maha suci daripada berhuruf. Kerana kalam itu ada beberapa bahagian. Yang kita sedang bahaskan ni sifat penutur yang ada pada zat Allah Ta'ala itu. Bukan kalam yang kita baca dekat Quran tu, faham? Itu kalam juga, tapi kalam lain namanya. Kita dah belajar dulu dalam kitab Misbahul Munir. Kalam ada terbagi kepada berapa? 4. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Lafzi. Nampak tak? Ada kalam yang qadim, ada kalam yang baharu. Ada kalam yang qadim, ada kalam yang makhluk.
Begitu. Jazakumullah khairah. Macam tu. Tak apalah, ngajilah slow-slow. Sebab tadi jangan kalut-kalut. Ngaji aja. Ngaji aja. Nanti sampai bab dia tu. Nanti kita kalut-kalut. Jangan kalut-kalut. Sebab tu musannif dia ada buat bab pertama, bab kedua. Dia tak masukkan semua bab kat situ. Masya-Allah. Moga murah rezeki siapa dok. Murah rezeki selalu. Diberi ilmu yang bermanfaat. Semua insya-Allah. Kawan-kawan semua insya-Allah. Faham eh? Jadi kita kata Allah Maha berkata-kata, Allah berfirman, kita kena tahu. Maksud Allah Ta'ala berfirman tadi, bukan ada suara, bukan ada bunyi, bukan ada kuat perlahan, bukan ada dulu kendian, bukan. Macam wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala berkata-kata dengan Nabi Allah Musa. Bukan berkata-kata seperti mana saya sedang berkata-kata ni. Ada suara, ada bunyi, ada kuat, ada perlahan, bukan. Sebab tu ulama tafsirkan ayat tu, maksud Nabi Musa berkata-kata dengan Allah dengan makna Allah membukakan hijab sifat ma'aninya itu kepada Nabi Musa. Itu tafsirannya. Di antara tafsirannya, Allah membukakan hijab. Hijab ni makna dinding. Di antara Nabi Musa dengan sifat penutur Allah tu, sifat kalam kan sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu kan sifat yang ada sungguh-sungguh. Jadi apabila Allah Ta'ala membukakan hijab di antara Nabi Musa dengan sifat kalam dia, lalu Nabi Allah Musa mengerti dan memahami apa yang nak disampaikan oleh Allah. Bukan bermaksud Nabi Musa dengar suara Tuhan. Faham tak? Dan ada tafsiran ulama mengatakan Allah menciptakan suara yang didengar oleh Nabi Musa. Nabi Musa dengar suara, yang mana suara itu makhluk yang Allah jadikan. Seolah-olah suara itu nak mewakilkan, faham tu? Bukan suara Tuhan, faham tu? Jangan kita kata Nabi Musa tu dengar suara Tuhan. Maha suci Allah daripada suara. Allahu a'lam. Ngaji sikit-sikit. Dia tauhid ni kena ngaji selalu, rajin buat catatan, rajin dengar. InsyaAllah boleh faham. InsyaAllah boleh faham. Jangan kata aku tak boleh pandai, tak boleh pandai. Sebab cara mengaji tu kadang-kadang kita salah step, kita tak ambil daripada bawah. Jadi macam pening lah, macam kita masuk sekolah bulan 5. Bulan 5 baru masuk sekolah. Apa dia orang ni belajar ni? Tak ke terbengung kita, betul? Dia orang tu masuk daripada bulan 1. Kita masuk bulan 5. Tak ke melengong kita apa benda. Dia macam tu. Sabar sampai hujung tahun, nanti masuk akan ulang balik pelajaran tu. Faham? Jadi banyak sebab kita kurang faham ilmu tauhid sifat 20 ni. Banyak sebab. Ngaji main-main, ngaji tak istiqamah, ngaji nanti masa lapang baru mengaji. Lepas tu dengar tapi tak nak catat, konon-konon macam ingat. Okey. Okey. Minggu depan tanya apa baharu Baharu. Itulah minggu lepas tu, minggu lepas baharu, lupa. Baru ni faham dah. Tu yang tak nak tu. Itu yang suruh tambat tu. Suruh ikat dia dengan tulisan. Catat. Dobit. Ngaji sungguh-sungguh. Habis. Semua yang faham tu daripada tak faham dulu. Cuma dia sabar. Kita tak sabar. Baru pening sikit dah. Left group. Serabut lah duduk dalam grup tu. Left group lah. Dalam grup lain tak serabut pula. Duk cerita tentang dunia, cerita tentang ini, cerita tentang tu. Kadang-kadang ada unsur-unsur benda lucah, apa benda semua mengumpat bagai. Tak apa pula.
Okey, sikit lagi. Tadi kata dah nak kata balik, nak balik cepat dia tadi. Menunjukkan apa-apa yang diketahui. Jadi dengan sifat penutur Allah Ta'ala tadi, Allah menunjukkan tu makna dilalah tadi. Memberitahulah, menunjukkan ni memberitahu. Allah bagi tahu tentang perkara wajib. Contoh mana Allah bagi tahu? Anallah, aku ni Allah. Itu Allah bagi tahu tentang perkara wajib. Dan kadang-kadang dengan sifat kalam ni Allah memberitahu, menunjukkan dilalah. Dilalah tu makna menunjukkan. Dilelah tu lain. Bukan dilelah, dilalah. Dilelah tu nak kahwin satu lagi, kena lelah dengan bini kita. Tu dilelah, kena lelah. Kena lelah keliling kampung. Dilalah, bagi tahu, menunjukkan. Jadi Allah menunjukkan tentang perkara yang harus. Mana contoh harus? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allahu yarzuqu man yasha. Allah memberi rezeki siapa yang dia nak. Itu semua benda harus lah tu. Memberi rezeki, Allah bagi rezeki tu harus, bukan wajib. Faham tak? Allah nak bagi kita makan hari ni harus. Allah tak bagi makan pun bukan Allah mesti bagi kita makan. Dan kadang-kadang dengan sifat kalam tadi Allah menunjukkan, Allah bagi tahu tentang perkara yang mustahil. Allahu thalithu thalasah. Tu ada tu kat bawah tu. Innallaha thalithu thalasah. Dekat bawah tu. Tu contoh Allah nak bagi tahu tentang perkara yang mustahil. Ada pula dia katanya oleh orang Nasrani, dia kata Allah Ta'ala tu Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Mustahil lah tu. Tu perkara mustahil. Nampak tak? Jadi dengan sifat penutur Allah Ta'ala itu, Allah memberitahu dengan kalamnya, memberitahu tentang perkara yang wajib, tentang perkara yang mustahil, tentang perkara yang harus. Bila-bila masa Allah nak bagi tahu itu terserah dengan kehendak Allah. Faham tak? Contohnya sekarang ni, contohlah sekarang, buat contoh. Allah Ta'ala ada sifat penutur tak? Ada tak sifat penutur? Ada. Sejak bila Allah ada sifat penutur? Sedia kala lagi. Sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila? Selama-lamanya sentiasa bersifat dengan penutur. Jadi ingat tu, sifat penutur itu yang sentiasa ada pada Allah. Bukan bertutur itu yang sentiasa. Faham? Sebab tu dalam kitab Misbah Bakuratul Amani, Tok Guru dia jaga istilah tu. Takut kita jadi keliru. Takut kita keliru. Keliru macam mana? Kalam dengan makna bertutur. Contoh. Kalam dengan baik-baik. Kalam dengan makna bertutur. Jadi kalau ditanya sejak bila Allah ada sifat bertutur, sedia kala lagi Allah bertutur. Sentiasa Allah bertutur. Dan selama-lamanya Allah bertutur. Maksudnya Allah Ta'ala itu berfirman sedia kala lagi, dan sentiasa berfirman, dan kekal berfirman selama-lamanya, tidak berkesudahan. Faham tak? Maka itu membawa kelemahan dah pula. Yang dibahaskan kekal pada zat Allah itu sifat tu. Sifat penutur itu, dengar baik-baik. Jangan tidur weh. Sifat penutur itu yang telah ada sedia kala lagi pada Allah, sentiasa ada sifat penutur, dan kekal ada sifat penutur selama-lamanya, tidak bina. Ada pun bertutur, berfirman Allah tu ikut kehendak dia bila dia nak bertutur. Faham? Bukan maksudnya bertutur, berfirman tak berhenti-henti sentiasa. Bukan maksud begitu. Sifat tu yang kekal. Ada pun bertutur itu ikutlah kehendak Allah. Kalau contohnya malam ni Allah nak berfirman dengan malaikat dia, Allah Ta'ala nak berfirman dengan roh Nabi-Nabi dia, Rasul-Rasul dia, ikut dia lah. Faham tak tu? Bukan bermaksudnya Allah Ta'ala tu bertutur, tak berhenti-berhenti berfirman, suruh semayang tak berhenti daripada dulu sampai sekarang lah, sampai akan datang, suruh semayang. Faham tak? Jangan keliru. Sebab dalam bab kalam ni pun jadi faham baik-baik sifat penutur itu yang kekal ada pada Allah selama-lamanya. Ada pun bertutur Allah ataupun kita kata berfirman, itu terserahlah kepada kehendak Allah. Macam tu.
Kau sekarang ni Allah Ta'ala nak bertutur, nak berfirman dengan roh Nabi-Nabi dia, roh dengan roh Rasul-Rasul ni. Betul? Ikut dia lah. Mana kita tahu? Tu yang kita ingat tu, guru kita duk surah bahas. Sebab ada orang salah faham. Salah faham sebab daripada kalam diterjemahkan dengan bertutur. Dia jadi keliru situ. Sebab pada kita bertutur ni perbuatan. Nampak tak? Bila diterjemahkan kalam dengan makna bertutur, bukan salah, betul terjemahan tu. Kita yang keliru nak faham. Bila kita faham kalam itu dengan makna bertutur, kalau macam ni, saya ada tak sifat bertutur? Jadi, saya ada sifat bertutur. Dan saya, selama hidup saya ni, saya ada sifat bertutur. Apa yang kawan-kawan faham? Saya ni bertutur tak berhenti? Betul tak? Jadi bertutur dengan penutur tu berbeza. Saya ada sifat penutur. Dan saya boleh bertutur ikut kehendak saya bila-bila masa saya nak bertutur, saya bertutur. Dalam tidur pun saya bertutur tak? Dah tidur, bertutur cakap. Sebab saya ada sifat penutur. Dah tidur pun cakap duit. Oh, duit. Oh, syoknya. Oh, duit. Tidur. Punya gila kan duit sampai bercakap dalam tidur. Bukan sentiasa bercakap macam tu. Kalau sentiasa bercakap, elok ke tidak? Bercakap tak berhenti. Makan bercakap, tidur bercakap, mandi bercakap, semayang bercakap. Bercakap lah semua. Dah kata tadi sentiasa bercakap, sentiasa bertutur, faham? Tahu tak sentiasa ni apa? Dia tak berhenti. Sentiasa bercakap. Nak tidur pun bercakap, tidur. Dia tidur ke tidak tu? Dia tidur dah tu bercakap. Dia memang sentiasa bercakap. Buang air bercakap. Buang air bercakap. Cakap tak berhenti. Elok ke tidak? Sempurna ke huduh jadi macam tu? Jadi huduh perangai lah apa benda ni. Dalam semayang pun cakap. Mengaji pun, dalam kuliah pun cakap. Jadi sifat bertutur, sifat penutur itu yang sentiasa ada. Adapun bertutur itu ada masa dan ketikanya. Jadi jangan keliru. Jangan terkeliru. Habis. Biarlah 2-3 baris pun malam ni, ikutlah. Nak terangkan. Lain kali jangan tanya dah. Ini pun poning juga. Poning. Jangan kata poning. Maka menunjukkan atas yang wajib seperti firman Allah ni. Tengok, jangan tidur. Jangan tidur. Tengok. Seperti firman Tuhan, Annallahu la ilaha illa ana. Jadi Allah berfirman, Allah bagi tahu tentang perkara yang wajib. Mana dia? Itulah. Akulah Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Itu Allah nak bagi tahu tentang perkara wajib. Dan daripada perkara yang mustahil, Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang perkara mustahil pula. Firman-Nya Allah, Innallaha thalithu thalathah. Yakni artinya kata orang Nasrani, orang Nasara. Dia kata apa? Bahawasanya Allah Ta'ala yang ketiga daripada 3. Dia kata ada 3 Tuhan. Allah ni di antara yang ketiga itulah. Itu perkara mustahil. Mana pula Tuhan tu yang ketiga? Dia satu, dia tunggal. Tak ada yang lain dah. Tidak berbilang-bilang Tuhan, betul? Jadi apa yang dikata oleh orang Nasrani itu perkara yang mustahil bagi Allah. Dan daripada perkara yang harus seperti firman Tuhan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan barang yang perbuatan kamu. Barang perbuatan kamu, makna tingkah laku gerak diam kita ni dijadikan oleh Allah ni. Ni tangan saya bergerak, mulut saya bercakap, mata saya memandang, telinga saya mendengar ni. Ini semua af'alullah. Hakikatnya dijadikan oleh Allah. Maka ini menunjukkan perkara yang harus bagi Allah. Kalau Allah Ta'ala tak nak jadikan saya pun boleh. Kalau Allah Ta'ala tak nak gerakkan saya pun boleh. Harus bagi Allah, bukan mesti. Itulah contoh-contohnya yang dimaksudkan dengan ta'alluq dilalah tadi tu.
Sifat penutur tu telah ada sedia kala lagi pada Allah. Yang ada pada zat Allah tu dipanggil kalam ismi. Jaga tu, jangan lupa. Kalam ismi, sifat penutur yang ada pada zat Allah sedia kala lagi, yang tidak menyamai dengan segala sesuatu. Bukan suara, bukan bunyi, bukan huruf, bukan bahasa, bukan bangsa dan sebagainya. Tak serupa dengan sesuatu. Sifat penutur Allah tu. Sifat ma'ani itu, sifat kalam dia tu. Kemudian ta'alluq dia peranan sifat kalam tadi dilalah. Ta'alluq dia nak menunjukkan, memberitahu, mudah kita nak faham. Nak memberitahu tentang perkara yang wajib, memberitahu tentang perkara yang mustahil, memberitahu tentang perkara harus. Begitulah. Bila Tuhan bagi tahu, serah pada Tuhan lah bila dia nak bagi tahu. Ikut dia lah dia nak bagi tahu bila. Okey. Habis. Habislah. Maka kalam Allah Ta'ala satu sifat jua, tiada berbilang-bilang. Tetapi ia berbagai-bagai apabila dipandang dari sudut perkara yang dikatakan, iaitu jika ia kalam menunjukkan kepada suruh, dinamakan amrun, suruhan. Amrun, perintah Allah dalam bentuk menyuruh buat. Seperti tuntutan mengerjakan puasa. Jika menunjukkan kepada tegah atau larangan, dinamakan nahyun. Nampak tak? Bila Allah suruh tentang perkara yang harus, contohnya semayang, itu namanya amrun. Bila Allah Ta'ala larang daripada benda harus, contohnya minum arak, berjudi itu, benda harus lah, makna makhluk, faham tak tu? Bukan harus minum arak, jangan salah faham, jangan tidur, kan salah faham. Orang kata diri minum arak, diri berjudi, itu makhluk Allah, faham? Benda harus. Jadi Allah Ta'ala nak melarang kita daripada membuat benda haram tadi tu, yang hakikatnya adalah makhluk Allah yang harus, itu namanya nahyun, larangan. Jangan minum arak, jangan berjudi, itu larangan, namanya nahyun. Firman Allah juga, dilalah juga, membagi tahu juga, faham? Seperti tegahan main judi, dan jika menunjukkan kepada berita yang dinamakan khabar, cerita. Seperti riwayat Fir'aun, itu namanya khabar. Allah Ta'ala mengkhabarkan di dalam Al-Quran kisah Fir'aun, kisah Namrud, kisah Zulkarnain dan sebagainya. Itu namanya khabar. Fir'aun memperbuat begini-begini. Mana cerita kisah Fir'aun tu lah. Itu namanya khabar. Bukan amrun tu. Tu bukan amrun. Faham tak ni? Itu bukan amrun. Itu cerita. Jangan salah faham. Allah ceritakan tentang Namrud. Allah ceritakan tentang Fir'aun. Allah ceritakan tentang Qarun. Itu bukan amrun, bukan suruhan. Lama faham kan Allah suruh jadi Qarun pula dah juga. Allah nak cerita tentang Qarun, bukan suruh jadi Qarun. Allah cerita tentang Fir'aun, bukan suruh jadi macam Fir'aun. Faham tak? Jadi bila Allah Ta'ala menghikayatkan Al-Quran, namanya khabar. Allah menceritakan kisah-kisah. Kalau Allah suruh sembahyang, wa aqimus salah, itu amrun. Amrun. Wala taqrabuz zina, itu nahyun. Bukan khabar pula. Jangan bertukar pula. Wa aqimus salah, itu cerita. Bukan cerita, itu suruhan. Barangkali yang tak semayang ni, barangkali dia ingat itu cerita agaknya. Lepas tu jadi Fir'aun. Dia terbalik. Allah cerita tentang Fir'aun, dia ingat Allah suruh jadi Fir'aun. Bertukar. Yang amrun dikatakan khabar, yang khabar dikatakan amrun. Jika menunjukkan kepada janji baik, dinamakan wa'ad. Wa'dun, janji baik. Seperti orang yang taat, dapat dibalas dengan syurga. Faham tak tu? Kita yang jadi malas-malas ni, jadi nafsu malas ibadat ni,
Bila dengar tentang syurga, rasa nak semayang lah. Nampak tak tu? Itulah hikmah dia. Nak pujuk kita yang degil kerah kepala ni. Bila dengar upah syurga, berasa rajin nak buat sikit. Kalau tak ada upah tu, kita macam malas nak buat. Tak berahi nak buat. Budak-budak, kita ni jangan ingat janggut dah beruban. Kita ni dah tua. Kita ni budak-budak dalam ibadat. Faham tak tu? Dari sudut ibadat, kita ni masih budak-budak. Kalau tak pandangkan upah syurga, pahala, ancaman azab neraka, kita tak akan buat dan kita tak akan jauhkan maksiat. Sebab kita ni pesin budak-budak. Kita cakap budak-budak tu, jangan pergi situ tu, ada ular tu. Baru dia tak pergi. Kena bagi tahu ada ular, faham? Baru dia tak pergi. Kalau tak bagi tahu, diam kan? Dia pergi lah. Macam kita lah. Sebab itulah hikmah Nabi bagi tahu, kalau buat begini azabnya begini. Kalau buat begitu Allah azab begitu. Kalau buat begini Allah nak janji bagi benda baik. Namanya apa tadi? Wa'an. Betul lah Ustaz Azaidu kata, tak semayang neraka. Tak semayang neraka. Betul lah. Dah nak cakap macam mana? Orang yang tak semayang ni boleh jadilah barangkali dia akan diazab oleh Allah. Rasa senang hati tak semayang? Senang hatilah. Kalau kata orang tak semayang ni neraka, jadi takut, faham? Kalau cakap orang tak semayang ni barangkali akan diazab. Kita kata barangkali tak apalah, okey lah tu. Ada seorang ni dalam. Betul lah Ustaz Zahiduh kata. Dah Allah kata macam mana dalam Quran? Ada Allah Ta'ala kata, barang siapa tak solat barangkali dia akan diazab. Barang siapa yang kufur barangkali dia akan diazab. Ada? Tak ada barangkali. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau kufur, kau salah guna nikmat, maknanya kau buat maksiat, inna azabi, sesungguhnya azab aku dahsyat, kata Allah. Allah Ta'ala tak kata barangkali kau akan diazab. Itulah dia, betul lah tu nak terangkan pada masyarakat yang jadi keras kepala degil ni, kaki maksiat macam kita ni. Kena bagi tahu. Memang pada akal harus Allah nak azab. Tapi kita tahu ke? Kita tahu yang kita ni, muka kita ni, apa istimewa muka kita ni? Tak semayang, tak mengaji, dedah aurat, minum arak, berjudi, berzina, kita akan diselamatkan oleh Allah daripada azab, masuk syurga tanpa hisab. Siapa kita? Kita tahu ke? Walaupun benda tu harus. Faham tak? Harus je. Allah Ta'ala tak nak azab, memang akal kita boleh terima. Sebab itu hak Allah. Tapi kita tahu ke yang kita ni akan terpilih menjadi orang yang buat maksiat, orang terbalik atas dunia ni, tapi besok masuk syurga tanpa hisab? Tahu ke kita? Lebih baik fikir, aku kalau tak semayang, azab neraka bagi diri aku. Itu lebih baik, lebih menjauhkan kita daripada berseronok tak semayang. Faham tak? Ingat Ustaz Azaidu tu bodoh punya orang Ingat Ustaz Azaidu tu bodoh punya orang ke? Dia kata, apa ni? Ustaz Azaidu ni cerita je, orang tak semayang je neraka. Dah nak cerita apa? Tak semayang syurga. Barang siapa yang tak semayang akan dimasukkan dalam syurga. Bodoh, kata Ustaz Azaidu. Dah cerita pasal hukum lah. Macam tu lah cerita pasal hukum. Jangan Allah Ta'ala cerita lain, kau sampaikan lain. Allah Ta'ala kata tak semayang ni nanti kena azab. Kita pula cerita kat orang, kalau tak semayang ni jangan risau, belum tentu lagi dia azab. Senang hatilah kita. Walaupun awak ni minum arak, berjudi, boleh jadi awak tak akan diazab oleh Allah. Senang hatilah kita minum arak, berjudi. Nama je doktor profesor tapi bengap. Nak nunjuk ke pandai lah tu. Nak nunjuk ke pandai. Geram pula kita. Dah duk kutuk-kutuk orang soleh, kenapa kita tak boleh nak kutuk dia pula? Dia senang-senang, tak ada segan silu. Duk kutuk alim ulama, orang baik-baik, orang soleh-soleh, orang nak sampaikan ilmu yang sebenar. Duk kutuk-kutuk pelekeh-lekeh, kita nak hormat orang macam tu. Dia pun tak hormat orang soleh. Sebab tu ada tempat boleh macam tu. Hukumnya harus. Supaya dia tak berasa sedap. Supaya dia tak berasa itu betul. Tu dalam Islam ni ada kalanya harus mencaci. Faham tak tu? Dalam Islam ni ada tempatnya harus mencela, mencaci.
Ada tempat, bukan semua tempat. Ada tempat haram. Ada tempat harus kena cela. Contoh, orang yang buat dosa maksiat. Dah bagi nasihat, lemah lembut, ingat begini, ingat begitu, ingat begini, makin melawan, boleh cela. Sebab tu Allah cela kita dalam Quran ni. Perbuatan kita ni ada kala lebih busuk, teruk daripada binatang lagi. Faham tak tu? Tu celaan daripada Allah. Padahal ada di tempat-tempat lain Allah nasihatkan dengan lemah lembut, betul? Tapi dah jenis kita ni tak dengar kata, taklah kata orang yang jenis macam ni, langgar perintah Allah, tak peduli halal haram ni, lebih teruk daripada tu celaan lah tu. Lepas tu Allah Ta'ala kata, afala ta'qilun, kau tak berakal ke? Kalau dalam bahasa kita, kau gila ke? Faham tak tu? Tu celaan lah tu. Jadi ada tempat boleh cela supaya nak menyedarkan diri tadi. Jangan berasa kita ni buat dosa, buat maksiat rasa mulia. Sebab tu perlukan celaan tadi nak menyedarkan. Mana orang tak suka aku buat macam ni, pakat-pakat cela. Aku buat dosa macam ni, aku buat macam ni, tayang aurat ni, pakat-pakat cela. Berasa nak taubat tak? Berasa nak buat lagi tak? Semua tak ada seorang seekor habuk pun yang puji. Semua cela, semua bagi nasihat. InsyaAllah dia berubah. Tapi jarang lah. Banyaknya yang like and share lah. Mana ada nak cela? Bagi nasihat dulu. Bagi nasihat baik-baik. Kalau boleh terima, Alhamdulillah. Kalau makin melawan, makin begini, mana ada tempat boleh dicela supaya dia sedar. Lepas tu dah cela pun tak sedar, serahlah kepada Allah. Bukan urusan kita. Kita tak ada kuasa nak ubah orang. Faham? Kita tak ada kuasa nak ubah orang. Kemudian katanya musannif, dah habis dah. Seperti orang yang taat dapat balasan syurga, dan jika menunjukkan kepada ugutan dinamakan wa'ud, yakni janji balasan seksa. Wa'ad ataupun wa'ud, sikit-sikit dia tu. Wa'ad janji baik, wa'ud ataupun wa'id janji yang tak baik. Dua-dua tu Allah akan tunaikan. Faham tak? Janji baik pun Allah akan tunai, janji yang tak baik pun Allah akan tunaikan. Nampak tu balasan seksa tu. Seperti orang yang derhaka, itu dibalas dengan azab. Nampak tak? Kita nak cakap apa? Orang yang derhaka itu dibalas dengan nikmat. Macam tu. Macam-macam orang nak nunjuk ke pandai. Nak menunjuk konon-kononnya dia tu pandai segala ilmu. Ya, kita tak nafikan kalau dalam bidang kedoktoran kau tu kau pandai lah dalam bab tu. Tapi bukan bermaksud kau pandai itu agama pun kau pandai. Faham? Kita ni semua kita pandai, ngaku pandai. Habislah orang tak dicari makan. Kita tukang masak, kita tukang rumah, kita pomen. Ada sebiji je lah kedai jawabnya. Kedai kita je lah. Orang lain tak ada peluang. Betul tak? Nak tempah baju tu pergi kedai Abang Mat. Kereta aku rosak lah. Pergi kedai Abang Mat lah. Berasa makan, berasa macam nak makan wes. Pergi kedai Abang Mat. Ini dah nak raya ni, anak bini rasa macam nak tempah baju. Pergi kedai Abang Mat lah. Anak aku sakit lah ni, anak aku sakit ni, kaki baru ni jatuh ke mana. Pergi Abang Mat lah. Mampuh lah macam tu. Nampak tak kebijaksanaan Allah Ta'ala tu menjadikan orang tu mahir dalam bidang-bidang tertentu supaya terbuka peluang untuk bersilaturahim. Membuka peluang rezeki, saling perlu memerlukan. Kalau dah semua berhimpun dekat kita, tak ada buka kedai lah bang oi. Nak buka kedai apa? Dia pun pandai pomen, kita pun pandai pomen. Nak pergi hospital pun tak buka. Kita pun pandai rawat diri kita sendiri. Nak buat apa pergi hospital? Ni jenis manusia macam tu yang payah tak? Dia belajar satu bidang, memang dia pandai dalam bidang tu, tapi ngaku dalam bidang lain pun dia pandai juga. Tu masalah jenis manusia macam ni. Dia tak nak buang ego dia tu. Dia tak nak mengaku dia bodoh dalam bidang agama. Ulama tu dia pun mengaku kalau kereta dia rosak, dia ngaku dia bodoh, dia tak reti nak repair kereta dia, pergi bengkel. Faham tak tu? Ni kita
Memanglah pandai alim dalam bab beki kereta kenderaan, tapi dalam bab ibadat kita tak pandai. Sebab tu perlukan ulama menunjuk ajar kita, walaupun kita pemain yang mahir. Tutup mata pun boleh turun gearbox, angkat gearbox. Turun enjin, naik enjin. Angkat enjin, tutup mata boleh buat. Memang di bidang kita. Tapi dalam bab baca Fatihah aku tak reti kena jumpa Tok Guru tu. Nampak tak tu? Itu orang boleh ketepikan ego dia. Tapi kalau jenis sombong ni, berat. Sebab tu dia tak boleh duduk dalam majlis ilmu macam ni. Dia tak boleh buang keegoan diri dia. Aku ni orang hebat, aku ni doktor, aku ni ada PhD, aku ni orang bijak, orang kaya dan sebagainya. Dia tak boleh duduk dalam majlis macam ni. Faham tak tu? Dia tak boleh nak merendahkan diri dia. Dia merasa diri dia tu hebat dalam segala hal. Sehingga dia tak perlukan orang lain. Rosak orang jadi macam ni. Faham tak tu? Wallahu a'lam. Minta Allah jauhkan kita. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan terima kasihlah sahabat-sahabat yang sudi hadir dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, dilahirkan di kalangan kita anak-anak yang soleh, yang solehah, yang bertakwa, diberi taufik oleh Allah untuk berusaha bersungguh-sungguh memperbaiki amalan zahir dan batin. Mudah-mudahan kita sentiasa ditetapkan hati kita, kaki kita istiqamah belajar, sepayah mana apa pun, sesukar apa pun. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang sabar, yang tidak henti-henti sabar, yang tidak berputus asa dalam mencari benda-benda yang baik-baik di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita dengan kawan-kawan yang ikhlas berkawan dengan kita kerana Allah. Bila kita lupa diingatkan, bila kita buat salah dibagi nasihat dengan penuh hikmah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesihatan, keafiatan, dimurahkan rezeki kawan-kawan semua. Semuanya tidak terkecuali, dimurahkan rezeki yang halal lagi luas, lagi berkah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kalian orang yang senang-senang, yang boleh bantu agama, insya-Allah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan kepada kita husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kita terpilih mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, ibu bapa mertua kita, dan sekalian kawan-kawan kita, sahabat andai kita, kenalan kita yang baru, yang lama, semuanya lah tak terkecuali, yang baik dengan kita, yang tak baik dengan kita, yang salah faham dengan kita, yang umpat belakang, yang cakap belakang. Mudah-mudahan Allah ampunkan semuanya. Mudah-mudahan Allah ampunkan semuanya, tidak terkecuali. Mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang yang lebih baik daripada kita, supaya dapat kita mengambil manfaat daripada mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Kita pohon juga kepada Allah, moga Allah Ta'ala memberikan kemenangan, pertolongan, keselamatan kepada umat Islam di Palestin. Allah Ta'ala memberikan kejayaan, kemenangan, perlindungan dan menghancurkan sekalian orang kafir harbi yang membuat khianat zalim ke atas sekalian umat Islam di mana-mana pelosok dunia ni, bukan di Palestin sahaja. Mudah-mudahan diberi bantuan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan mereka para mujahidin-mujahidin yang bersabar, bersungguh-sungguh, ikhlas dalam memperjuangkan hak mereka. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurabati lana fi dinina ma'al kutri unsa wa dzakara sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang tak ada kitab boleh beli kitab Yang tak ada kitab boleh beli kitab Allahumma salli ala Muhammad. Yang tak boleh kitab, yang tak ada kitab lagi boleh beli kitab. Nisa, terima kasih semua kawan-kawan yang support, yang ada kongsi-kongsi rezeki tu, terima kasihlah. Boleh bantu-bantu kawan-kawan kita, insya-Allah. Moga-moga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur sekalian sahabat-sahabat yang hadir, sekaliannya, tak terkecuali siapa pun yang hadir. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan, dipermudahkan rezeki. InsyaAllah besok kita jumpa lagi 9.30 pagi besok 9.30 pagi besok insyaAllah. 9.30 pagi besok insyaAllah kita ada kelas duha, insyaAllah lah. Mudah-mudahan. Terima kasih yang bantu-bantu share, tap-tap skrin. Duit tak ada tak apalah, duit tak ada nanti dulu. Tak apa. InsyaAllah moga dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, insyaAllah.
Saling doa mendoakan. Saling doa mendoakan. InsyaAllah terima kasih dengan doanya. Terima kasih dengan doa-doa daripada kawan-kawan sahabat-sahabat. Saya minggu ni tak ada. Besok lagi tengok cucu. Besok lagi tengok cucu kat mana? Allah. Pergi Ganu. Tapi ya. Bang, minta maaf bang, saya unjuk kaki. Kalau bang ni boleh tanya sikit bang. Di Ganu. Ganu dekat ni lah tempat adik lah. Satu tempat. Dia dekat besut. Abang kat mana? Anak saya kat Ajin. Oh, Ana. Ajin. Dekat FRU. Ajin. Kamu Ajin. Ganu mana tu? Kat Ana. Ni ada abang kita ni, dia nak pergi jumpa anak dia kat Ganu mana? Ajin. Ajil. Ajil ke macam mana? Ajin. Habis kurang macam tu lah, makhraj salah, saya minta maaf lah. Ajil. Muhammad masih Muhammad. Ada bang, perit. Aduh, abang tekan-tekan ni bang. Abang picit-picit je. Kalau macam tu, perit, tak ada minyak. Abang tekan-tekan ni. Terganu Ajil lah, Ajil. Abang ni, sahabat ni, anak ni duduk sana. Besok besok pergi? Seminggu lah. Seminggu. Besok pergi? Besok pergi. Seminggu. Mana minggu depan man tak ada lah? Ada. Balik hari Ahad, insyaAllah. InsyaAllah ada. Saya orang Ganu ni. Kawan-kawan kita siapa yang belum follow, yang belum ada dalam grup boleh DM Mana Abang Jas? Abang Jas mana Abang Jas? Abang Jas. Boleh. Selamat rehat insya-Allah. Selamat rehat, selamat berehat. Besok ada rezeki jumpa lagi dalam kelas besok. Tak ada malam. Tak ada malam ni, malam lah ni Kak Nah. Malam tak ada malam yang tak ada malam. Abang J ada kelas kot. Takut dia ada kelas satu lagi. Takut dia ada kelas satu lagi. Kak Nah dah siap belum? Dah siap ke belum? Apa? Bawa kita. Coba Aidin. Lepas tu tanah rumput balik sini kat Muazzam. Jadi tanah tu dia turun 5 kaki. Dia termasuk dalam tanah tu. Kereta kali dah. Kita dengan dia saya dengan anak-anak. Lepas tu? Tak ada apa-apa, dia je. Dia dry shop dia. Banyak kita. Dia seorang. Dia seorang. Allah. Kalau contoh dia lalu. Malam tadi lah. Jauh kan, dekat. Kalau pergi sana, saya rasa towing pun dah angkat dia. Yelah. Malam. Lepas tu siapa yang bagi bantuan tu? Dia ada towing insurans dia. Okey. Telefon lah. Dekat mana bang? Muazzam. Kawan-kawan ada tak yang dekat Muazzam ni? Sahabat kita ni, abang kita ni, tuan rumah ni, adik dia tadi kemalangan. Dekat Muazzam, kawasan apa bang? Dekat Muazzam maknanya kenderaan itu lalu dekat tanah mendap, tanah runtuh. Jadi dia dengan anak-anak dia, dengan keluarga dia, maksudnya apalah, Kampus tadi lah. terkambus bang, tak ada. Dia termasuk dalam Kampus. termasuk dalam tanah, Lubang tu, tanah benda. Tak berapa nampak lagi. masuk dalam lubang tu lah. Lubang ni lah. 5 kaki dalam. Ni tanah tu rendah. Dalam 5 kaki. Tadi ada dengar berita tadi, dia orang kata jangan ada jalan-jalan, dia tak kasi jalan kat Muazzam tu. Dia pencuman tempat jalan lain, tempat situ basah mendap. Muazzam Pahang. Doa-doakanlah. Dia sekeluarga tadi dengan anak orang rumah dia. Ni abang ni, tuan rumah ni punya adik. Pukul berapa bang kena tadi bang? Baru 1 jam lebih. Maknanya dah pukul masa mula kelas tadi habis kurang. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan. Amin ya Allah. Yang motor kan. Orang saya insyaAllah. InsyaAllah abang balik naik kereta lah. Bawa kereta Adik Pau lah. Adik Pau yang dia ada kereta baru pakai dia lah. Pagi satu pagi